Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua hari ini? Okey, semoga semua berada dalam keadaan sihat. Okey, stay at home. Okey, dan jaga diri baik-baik. Okey, hari ini kita nak belajar tajuk baru bab 2 iaitu tajuk globalisasi. Okey, sekarang cuba kita perhatikan gambar di dalam buku teks ini. Okey. Sekarang ni wujud pelbagai jenis pilihan barang di dalam pasaran. Okey, contohnya bila kita nak beli kasut, kita boleh pilih. Kita nak beli kasut buatan Malaysia ataupun kasut buatan luar negara, iaitu barang import. Begitu juga dengan makanan, kereta, okey, ubat-ubatan, okey. Semuanya ada barang buatan Malaysia dan juga ada juga barang import. Okey, jadi kenapakah banyak barang import ini masuk ke dalam Malaysia dan juga ke seluruh dunia? Jadi ini berlaku disebabkan proses globalisasi. Okey. Sekarang kita tengok dulu apakah maksud proses globalisasi. Globalisasi bermaksud proses interaksi dan integrasi antara manusia, firma dan kerajaan pelbagai negara. Jadi, perkembangan teknologi maklumat, ICT, pengangkutan dan perhubungan, menyebabkan sekarang ni dunia tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan maksudnya kita boleh pergi ke negara-negara lain dengan mudah ataupun kita boleh berhubung dari Malaysia dengan rakyat daripada negara lain tanpa pergi ke sana. Seterusnya kita tengok pula ciri-ciri globalisasi. Okey, ciri globalisasi yang pertama adalah pasaran baru. Okey, pasaran baru ni maksudnya perkembangan dalam pasaran global seperti perbankan, insurans, pengangkutan. So kita tengok dalam Malaysia pun sekarang ni banyak bank-bank daripada negara asing buka cawangan di Malaysia. Begitu juga insurans, pengangkutan. Jadi semua ni berlaku disebabkan kelonggaran undang-undang dan juga penjenamaan yang global. Okey. Yang kedua adalah peserta baru. Okey, peserta baru ni contohnya sekarang ni wujud banyak syarikat multinasional. Okey, syarikat multinasional tu maksudnya syarikat yang ada cawangan, dia buka cawangan di negara lain. Okey, kerjasama antara perdagangan sedunia WTO. Okey, blok-blok perdagangan yang diwujudkan seperti Kesatuan Eropah, Pertubuhan Negara ASEAN dan lain-lain. Yang ini kita akan belajar lebih lanjut dalam tajuk yang seterusnya nanti. Okey, seterusnya adalah kaedah komunikasi yang baru. Okey, sekarang ni kita boleh berhubung dengan cepat dan murah melalui internet. Okey, contohnya kita nak buat video call. Okey, bukan sahaja dengan satu orang, malah dengan beberapa orang sehingga 100 orang pun kita boleh buat mesyuarat meeting bersama-sama secara serentak walaupun orang tu ada di pelbagai negara. Okey, hanya melalui telefon bimbit sahaja. Nak hantar maklumat pun sekarang kita boleh gunakan email, telegram. Okey. Sistem pengangkutan juga semakin cekap dan murah. Contohnya sekarang ni ramai orang yang pergi melancong. Okey, kenapa? Kerana tambang kapal terbang dah semakin murah. Okey, sistem jalan raya kita juga semakin baik sekarang ni. Okey. Seterusnya adalah peraturan dan norma baru. Okey, peraturan dan norma baru ni maksudnya adalah perluasan dalam dasar ekonomi kapitalis iaitu proses penswastaan. Okey, banyak syarikat-syarikat kerajaan yang telah diswastakan dan berlakunya liberalisasi perdagangan. Okey, sistem demokrasi pula menjadi pilihan bagi politik kebanyakan negara. Okey.
Berlaku juga peningkatan kesedaran dalam hak asasi manusia. Okey. Dan kerjasama dalam konvensyen dan perjanjian terhadap alam sekitar global, perjanjian pelbagai hala dalam bidang perkhidmatan, harta intelek, komunikasi dan juga pelaburan. Okey, seterusnya kita tengok ini adalah 10 negara yang paling banyak terlibat dengan globalisasi pada tahun 2015. Okey, kita tengok Ireland adalah negara yang paling banyak terlibat dalam globalisasi di dalam dunia. Okey, Malaysia tak tersenarai dalam 10 negara yang paling tinggi globalisasi. Okey, Malaysia pada ketika itu berada pada tangga yang ke-26 di dunia. Tapi merupakan negara yang kedua tertinggi di ASEAN selepas Singapura. Okey, seterusnya kita tengok apakah itu syarikat multinasional. Syarikat multinasional adalah syarikat ataupun firma yang beroperasi di beberapa buah negara secara serentak. Okey, sebagai contoh, syarikat milik Malaysia iaitu Sime Darby, Axiata, Maybank dan CIMB. Okey, syarikat-syarikat ini ada cawangan di Malaysia dan dia juga ada cawangan di negara-negara lain seperti Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, Kemboja, India, Singapura, Iran, Pakistan dan Thailand. Okey, ada banyak negara. Jadi maksudnya kat sini syarikat-syarikat ini dipanggil sebagai syarikat multinasional. Okey, kerana dia ada cawangan di negara lain. Okey, contoh syarikat multinasional, syarikat asing yang beroperasi di Malaysia adalah macam Nissan, okey, Huawei, McDonald, KFC, okey, dan ada banyak lagi syarikat multinasional. Okey, sekarang kita tengok apakah ciri-ciri yang ditunjukkan oleh syarikat multinasional. Yang pertama, dia adalah sebuah firma yang besar. Kenapa dia besar? Sebab dia ada cawangan di beberapa buah negara. Okey. Kemudian yang kedua, berlaku proses pemindahan teknologi antara sebuah cawangan dengan cawangan yang lain dan semua cawangan dikawal oleh firma induk di negara asal. Okey, contohnya Maybank. Okey, Maybank adalah milik syarikat Malaysia. Jadi firma induknya adalah di Malaysia. Jadi cawangan Maybank di negara-negara lain adalah dikawal oleh firma induk di Malaysia iaitu Maybank di Malaysia. Okey, seterusnya kita tengok pula dorongan syarikat dalam operasi antarabangsa. Okey, kenapakah sesebuah firma itu memasuki operasi antarabangsa? Okey, yang pertama adalah kerana mereka ingin meluaskan pasaran. Okey, contohnya jika syarikat milik Malaysia hanya beroperasi di Malaysia saja, jadi pasarannya hanya di Malaysia saja, jadi dia lebih kecil. Jadi bila dia masuk ke negara lain, dia akan dapat pasaran yang lebih besar dan dapat keuntungan yang lebih besar. Contohnya syarikat Proton, syarikat kereta buatan Malaysia. Okey, jadi syarikat Proton telah memasuki pasaran Singapura, Thailand dan ini membolehkan Proton mendapat keuntungan yang lebih banyak. Okey, yang kedua adalah sebab perlindungan perdagangan. Okey, aktiviti ekspor barang ke negara tertentu disekat oleh pelbagai sekatan perdagangan. Contohnya seperti cukai. Jadi, masalah ni dapat diselesaikan dengan membuka operasi pengeluaran di negara lain. Okeynya, contohnya syarikat Kia, sebuah syarikat automobil iaitu syarikat membuat kereta daripada Korea Selatan. Okey, syarikat ini jika dia buat kereta di Korea dan hantar ke Malaysia, jadi dia memerlukan kos yang tinggi. Maksudnya nak masuk ke Malaysia kena bayar duty import,
Okey, kos pengangkutan lagi. Okey, jadi untuk mengurangkan semua kos ni, jadi dia telah bekerjasama dengan syarikat Nazar iaitu syarikat milik Malaysia untuk mengeluarkan kereta di Malaysia. Jadi dengan ini, dia dapat mengeluarkan kereta dengan kadar cukai dan kos yang lebih rendah dan dapat jual kereta syarikat Kia dengan harga yang lebih rendah berbanding kalau kereta tu dibuat di negara asalnya iaitu Korea. Okey, seterusnya kita tengok kos pengangkutan yang tinggi. Macam saya cakap tadi, kereta syarikat Kia nak hantar daripada Korea ke Malaysia. Okey. Jadi kos pengangkutan dia sangat tinggi kerana jarak dia yang jauh, okey. Keadaan barang dia yang berat dan akhirnya bila kereta tu sampai ke Malaysia, harga dia menjadi mahal. Jadi bila harga mahal, orang tak nak beli. Jadi dia tak dapat nak berdaya saing. Jadi sebab itulah dia buka cawangan di negara lain. Supaya dia dapat menjimatkan kos dan dapat menjual barang dengan harga yang lebih murah. Okey, yang seterusnya kita tengok faktor bahan mentah atau hasil bumi yang unik. Okey, ada sesebuah negara yang dia kekurangan bahan mentah. Jadi bila dia nak ambil bahan mentah daripada negara lain, jadi risiko, berlaku risiko kalau bahan mentah tu rosak ataupun hilang sebab bahan mentah ni sifat dia tak tahan lama. Okey, terutama lagi jika dia terpaksa menempuhi cuaca yang buruk semasa dalam perjalanan. Jadi cara nak mengatasinya adalah dia pindahkan operasi pengeluaran, buka cawangan di negara yang banyak bahan mentah. Okey, contohnya industri perabot di Malaysia menghadapi masalah kekurangan kayu. Jadi syarikat perabot di Malaysia buka cawangan di negara Thailand, Vietnam dan Indonesia kerana negara-negara ni ada banyak sumber kayu. Okey. Yang seterusnya adalah tenaga buruh dengan kemahiran yang khusus. Okey. Jadi bila syarikat multinasional ni buka cawangan di luar negara, dia dapat menjimatkan kos buruh. Bila kos kurang, jadi dia akan dapat untung yang lebih tinggi. Okey. Negara-negara seperti Thailand, Vietnam, China dan Indonesia juga mampu menyediakan tenaga buruh yang mahir dengan kos yang lebih rendah. Jadi ini menarik syarikat multinasional seperti Nike, Adidas dan Samsung untuk membuka kilang di negara tersebut. Jadi dia tak payahlah nak bawa dia punya tenaga buruh daripada negara dia. Okey. Jadi dengan kos upah yang lebih rendah tadi, dia dapat mengeluarkan barang dengan harga yang lebih rendah. Jadi bila harga rendah, jadi orang dapat beli. Jadi barang tu pun dapat berdaya saing dalam pasaran. Okey. Walau bagaimanapun kita tengok tadi banyak kebaikan syarikat multinasional. Sekarang kita tengok syarikat multinasional pun ada juga risiko dia. Yang pertama, risiko kehilangan aset. Contohnya bila berlaku peperangan ataupun berlaku perbezaan dari segi pandangan politik. Okey, berlaku perubahan politik. Okey, contohnya bila berlaku perubahan pentadbiran kerajaan, jadi mungkin akan berlaku polisi yang baru. Jadi polisi itu mungkin akan menyebabkan syarikat multinasional mengalami kerugian. Okey, risiko yang ketiga adalah kemudahan asas yang kurang di sesebuah negara menyebabkan lambat untuk membuat keputusan dan juga menyukarkan proses komunikasi. Okey, risiko yang keempat adalah tenaga buruh yang tidak berkemahiran atau tidak bermotivasi dalam pengeluaran. Yang kelima, mungkin mendapat bantahan masyarakat kerana mereka menganggap bayaran gaji yang rendah
Ini sebagai mengeksploitasi hak mereka. Okey, sorry. Dan akhir sekali adalah sukar untuk mendapat balik keuntungan. Okey. Ini kerana ada negara yang dia hadkan berapakah jumlah keuntungan yang boleh dibawa balik ke negara asal. Dan bakinya hendaklah dilaburkan semula di dalam pasaran tempatan. Okey. Sekarang kita tengok apakah pula faktor penggalak globalisasi. Okey, yang pertama adalah peranan kerajaan. Okey, jadi kerajaan memainkan peranan yang sangat penting. Jadi kalau kerajaan sebuah negara mengamalkan sikap terbuka, jadi syarikat multinasional akan lebih tertarik untuk masuk ke negara tersebut. Okey. Jadi dia bergantung juga pada kawalan undang-undang sesebuah kerajaan. Okey, contohnya kerajaan tersebut memberi kawalan undang-undang yang lebih longgar ataupun dia banyak memberi insentif kepada syarikat-syarikat multinasional. Okey, selain daripada tu, dia juga disebabkan proses liberalisasi dan juga blok perdagangan seperti kawasan bebas ASEAN. Okey, contohnya dalam kawasan bebas ASEAN, okey, peraliran barang lebih mudah. Okey, dari sebuah negara nak hantar barang ke sebuah negara lebih mudah. Mungkin ada pelepasan cukai, insentif-insentif lain. Okey. Yang seterusnya, polisi kerajaan mengecualikan visa untuk rakyat negara tertentu. Okey, contohnya rakyat Singapura nak masuk ke Malaysia tak perlu visa. Jadi dia akan menggalakkan orang Singapura untuk datang ke Malaysia untuk membuka syarikat di Malaysia dan juga untuk melancong dan membeli barang di Malaysia. Jadi ini akan memberikan sumbangan yang banyak kepada pendapatan negara. Okey. Yang seterusnya adalah kemudahan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, sekarang ni ICT semakin maju. Okey, kita ada kemudahan email, kita ada kemudahan video conferencing. Jadi menyebabkan kita boleh melaksanakan proses komunikasi di mana-mana sahaja dengan mudah dan cepat dan juga murah. Jadi maklumat boleh sampai dengan cepat. Okey, kita hantar saja email daripada Malaysia ke negara China. So diorang boleh terima dalam masa kurang daripada 3 minit. Okey. Jadi ini akan menggalakkan inovasi, berlakunya inovasi, jadi produktiviti barang akan meningkat. Okey, bila produktiviti barang meningkat, jadi barang dapat berdaya saing, jadi dapat dijual, jadi menyebabkan ekonomi kita akan semakin maju. Okey, macam tu juga kita nak buat proses pembayaran. Sekarang ni kita hanya gunakan online banking sahaja. So kita nak beli barang daripada negara-negara lain semua gunakan online banking sahaja, tak perlu pergi ke bank. Okey, seterusnya kita tengok infrastruktur pengangkutan yang baik. Okay, sistem pengangkutan contohnya di Malaysia sangat baik sekarang ni. Tengok kita ada jalan raya yang besar, kita ada lebuh raya, okay, kita ada pengangkutan laut, okay, kita ada pengangkutan udara. Okay, jadi penggunaan kapal laut ni contohnya dia dapat mengurangkan kos pengeluaran. Okey, contohnya daripada negara China nak hantar barang ke Malaysia, kalau menggunakan kapal terbang, kos dia tinggi. Tapi dengan menggunakan kapal laut, jadi dia dapat hantar barang dengan kos yang lebih rendah. Jadi barang itu dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Okey. Sekarang ni dalam Malaysia sendiri kita nak pergi ke mana-mana pun dah senang sebab ada banyak kemudahan pengangkutan, boleh naik bas, boleh naik kereta api. Okey, kita nak bawa kereta sendiri pun senang sebab lebuh raya kita dah besar.
Okey, dan jalan raya, sistem jalan raya kita adalah baik. Okey. Seterusnya adalah pelancongan. Sektor pelancongan merupakan salah satu sektor yang memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negara. Okey, disebabkan itu kerajaan telah memberi pelbagai insentif dan galakan untuk membangunkan sektor pelancongan di Malaysia. Okey, sebagai contoh, kerajaan telah membina satu lagi lapangan terbang iaitu KLIA 2 untuk penerbangan tempatan dan antarabangsa dengan kos rendah. Okey. Dan untuk membuat tempahan tiket penerbangan, bila kita nak tempah tiket kapal terbang AirAsia, tiket kapal terbang MAS, okey. Kita nak tempah hotel, pakej pelancongan, semuanya sekarang ni boleh dibuat secara online iaitu atas talian. Jadi semua kemudahan yang ada ini telah menggalakkan lagi perkembangan aktiviti pelancongan di Malaysia. Okey, yang seterusnya kita tengok pula tajuk pelaburan langsung asing. Okey, ataupun FDI dalam bahasa Inggeris iaitu Fund Direct Investment. Okey, pelaburan langsung asing ni bermaksud pelaburan yang dibuat oleh firma atau individu dari luar negara untuk memulakan operasi perniagaan atau membeli aset perniagaan di Malaysia. Okey, maksudnya syarikat daripada negara lain dia membuka cawangan dan membuat pelaburan di Malaysia. Jadi kenapa banyak syarikat daripada negara lain yang banyak yang tertarik untuk buka cawangan di Malaysia? Sebab kerajaan Malaysia banyak memberikan insentif, okey, seperti pengecualian cukai, kredit pelaburan dan juga pelepasan cukai. Okey, sekarang kita tengok cara-cara pelaburan asing. Okey, yang pertama adalah membina kemudahan pengeluaran di negara lain. Yang kedua, pengambil alihan syarikat asing. Ketiga, usaha sama dengan syarikat tempatan. Dan keempat, membuka subsidiary. Subsidiary itu maksudnya ialah membuka cawangan. Okey. Sekarang kita tengok pula kesan positif dan kesan negatif pelaburan asing. Okey. Pelaburan asing memberikan banyak kesan positif iaitu kesan yang baik kepada ekonomi negara. Okey, yang pertama, dia telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara kita di mana pengeluaran barang dan perkhidmatan dalam negara telah meningkat. Okey. Dan kemasukan pelaburan asing juga telah membantu pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan teknologi yang canggih. Okey. Jadi bila kita gunakan teknologi yang canggih, okey, dan ditambah lagi dengan pekerja kita yang mahir, jadi produktiviti barang akan meningkat. Okey, bila produktiviti barang meningkat, jadi kita dapat menghasilkan barang yang berkualiti. Jadi, barang tersebut boleh dijual di pasaran dan mempunyai daya saing. Okey, seterusnya ialah pindahan teknologi. Okey, pelaburan asing telah membawa masuk pelbagai teknologi yang canggih ke sesebuah negara. Okey, seperti mesin dan jentera, kaedah pengeluaran, kemahiran dan juga tata cara baru. Yang mana semua ini akan meningkatkan pengeluaran dan produktiviti pekerja. Okey. Kemudian pengeluar tempatan juga yang membekalkan bahan mentah kepada syarikat multinasional diberi bimbingan dan latihan. Okey. Masa syarikat multinasional ni melatih pengeluar tempatan kita. Jadi pengeluar tempatan kita lebih berdaya saing dan mereka dapat menghasilkan barang yang lebih berkualiti. Okey, seterusnya meningkatkan kemahiran modal insan. Jadi bila banyak
pelabur asing masuk ke Malaysia, okey, mereka ni mempunyai pelbagai kemahiran. Jadi secara tak langsung, buruh-buruh tempatan mendapat kemahiran daripada mereka tanpa pergi ke negara mereka. Okey. Kemudian yang seterusnya, meningkatkan modal pelaburan. Okey, jadi modal ni merupakan faktor pengeluaran yang sangat penting. Okey. Jadi dengan adanya pelaburan asing, lebih banyak modal dapat dibawa masuk ke negara Malaysia. Okey. Sebab firma-firma dalam Malaysia, okey, banyak yang menghadapi masalah pembiayaan modal. Jadi mereka tidak dapat berdaya saing. Jadi dengan adanya syarikat-syarikat pelaburan asing ni dapat membantu syarikat-syarikat tempatan untuk menggunakan kaedah pengeluaran yang lebih baik, dan seterusnya meningkatkan kualiti pengeluaran dan juga daya saing. Okey, seterusnya kita tengok pula kesan negatif pelaburan asing. Kesan negatif yang pertama adalah ketidakseimbangan pendapatan. Okey, contohnya dekat sini firma asing menawarkan upah dan insentif yang lebih baik berbanding dengan firma tempatan. Okey, jadi ini menyebabkan buruh-buruh tempatan ni lebih tertarik untuk bekerja dengan firma asing berbanding dengan firma tempatan. Jadi dekat sini wujudlah ketidakseimbangan pendapatan dalam sesebuah negara. Dan seterusnya dia akan memberi kesan yang buruk kepada firma-firma kecil yang tidak berdaya saing kerana banyak tenaga buruh yang tidak mahu bekerja dengan mereka kerana kadar upah yang rendah. Okey, sebaliknya syarikat-syarikat pelaburan asing yang besar ini akan menguasai pasaran di Malaysia. Okey, dan menjejaskan pendapatan firma-firma tempatan. Okey, yang seterusnya, kemusnahan alam sekitar. Okey, ini adalah salah satu kesan buruk pelaburan asing, di mana apabila firma asing masuk ke Malaysia, mereka mengeksploitasi sumber alam yang ada di negara ini. Contohnya mereka meneroka dan menjalankan pengeluaran alam semula jadi secara tidak terkawal. Jadi perkara ini secara tak langsung akan menyebabkan kemusnahan kepada alam sekitar kita. Okay, dan menyebabkan berlakunya pencemaran. Okey, hakisan tanah dan juga banjir kilat. Okey, contohnya kegiatan perlumbungan bauksit. Okey, dia telah memberikan kesan pencemaran yang buruk kepada alam sekitar. Di mana pengeluaran bauksit yang tidak terkawal ini telah menyebabkan air sungai dan air laut di kawasan berhampiran dengan kawasan perlumbungan menjadi merah, dan dia juga menimbulkan pelbagai penyakit kepada penduduk di kawasan sekitar. Okey, yang seterusnya adalah aliran untung ke luar negara. Okey, firma yang melabur di sesebuah negara, mereka boleh bawa balik keuntungan yang diperolehi ke negara asal. Okey, tapi kadang-kala sukar untuk mengawal aliran keluar dividen dan keuntungan pelaburan ini. Jadi jika aliran keluar negara berlaku secara berlebihan dan berterusan, perkara ini akan memberi kesan kepada pertukaran asing sesebuah negara. Okey. Dan seterusnya dia akan memberi kesan negatif kepada imbangan pembayaran di sesebuah negara. Dia akan menyebabkan imbangan pembayaran kita negatif. Okey. Jadi itu saja untuk tajuk pelaburan asing. Okey, jumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Terima kasih.